Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul pada malam ini seperti biasa, dan insya-Allah hari ini kalau kita boleh habiskan tajuk tentang tanda kiamat dan Quran, kita akan habiskan hari ini malam ni insya-Allah. Okey, itu yang terakhir, tanda yang terakhir yang kita akan bincangkan pada malam ni, musim PKP 3.0, bahkan PKPD, kan? PKPD bagi segenap kawasan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran Karim. Yang kita ambil itu berkenaan Isa AS, itu kita ambil tanda Ya'juj dan Ma'juj, dan kita ambil berkenaan dengan Isa, Ya'juj Ma'juj. Kita ambil berkenaan dengan apa? Isa, terbit matahari dari barat. Kemudian apa? Kemudian ada keluar binatang daripada bumi. Ini yang kelima lah, yang terakhir. InsyaAllah itu tentang Dukhan. Memang macam itu kan kita kata Ya'juj Ma'juj kita bincang. Dajjal tak ada dalam Quran, tapi bila turun Isa AS, dia berkaitan dengan Dajjal. Itu kita dah bincangkan, Alhamdulillah. So ni kita akan sambung pada bahagian yang ke 5 tentang tajuk tanda tersebut, iaitu keluarnya asap. Okey, Dukhan, Zuhurud Dukhan. Actually Dukhan, asap ni kita faham asap lah. Asap ni apa yang timbul daripada pembakaran. Pasal asap dengan kabus lain. Kita ada kabus. Macam yang bila kita lihat pada orang-orang yang belajar astronomi, diorang namakan tempat terbitnya mata bintang-bintang, dia panggil nebula. Crab nebula lah dan sebagainya, yang kita asap. Dan asap tadi sifat dia panas. Dia debu, habuk dan panas. Macam bila kita bakar, nampak asap kan. Asap tu sifat dia macam tu, panas dan juga habuk. Habuk dan juga dukhan tu dia adalah particles yang halus berserta dengan haba. So basically dia sebut tentang muncul asap, kita faham asap. Okay. Biasa pembakaran yang menghasilkan asap. Okay. Hari ini kita akan bincangkan part-part. Pertama, kita akan bincangkan dalil tentang munculnya dukhan itu sendiri. Okay. Telah berpendapat atau pergi sekumpulan di kalangan ahli tafsir ke atas tanda, di antara tanda hari kiamat adalah munculnya asap di langit. Munculnya asap di langit. Dan mereka berdalilkan pada di atas itu dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke 10 dan juga 11. 10 dan 11 surah Dukhan. Surah Ad-Dukhan 10 dan 11. Okey. Surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Okey. Ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata fartaqib, maka nantikanlah, tunggulah, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, hari di mana datangnya langit dengan asap yang nyata. Yaghshan nas, meliputi akan manusia.
hadza adzabun alim, ini adalah azab yang pedih. Ini adalah azab yang pedih. Okey. Dan juga daripada hadis Nabi SAW yang kita bacakan hari itu, yang kita sebutkan yang berkaitan tentang 10 perkara kan, 10 tanda. Dan hadis riwayat Imam Muslim, hadis nombor 2901, yang Nabi SAW menyatakan, innaha lan taquma hatta tarawunna qablaha asyra ayatin. Sebenarnya ia takkan terjadi, kiamat takkan terjadi sehinggalah kalian lihat sebelum daripadanya 10 tanda. Nabi sebut fadzakara ad-dukhan, Nabi sebut asap, wad-dajjal, ya. Wadabah dan binatang. Apa kita kata ini bukan ikut tertib, sebab pada hadis Nabi SAW sebut perkara ini dia datang dengan wow sedangkan dalam hadis tentang Nabi kata bilanglah, hitunglah 6 perkara sebelum berlakunya kiamat, kematianku, kemudian Nabi sebut kemudian. Ini pada hadis ni datang dengan lafaz dan asap, dajjal, binatang. Nabi sebutkan 10 perkara yang Nabi sebutkan. Nanti kita ulang balik bacaan tentang perkara berkenaan. Okey. Yang mana dalam sunnah tadi tunjukkan perkara sedemikian. Okey. Kemudian itu yang pertama, dalil tentang datangnya, munculnya asap. Kedua, tafsir ayat yang mulia. Ayat yang datang surah Ad-Dukhan 10-11 tu, kita bincang tafsir tentang ayat berkenaan. Okey, pendapat ahli tafsir pertama, ahli tafsir tentang dikendaki dengan dukhan ni pada ayat tersebut. Okey, dalam tajuk tafsir, apa pendapat ahli tafsir tentang dukhan disebut dalam ayat 10-11 surah Ad-Dukhan itu sendiri. Bercanggahan ahli tafsir tentang yang dikendaki dengan asap tu pada firman Allah Ta'ala, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, maka nantikanlah, tunggulah hari di mana datangnya langit dengan asap yang nyata. Hari di mana datangnya langit dengan asap yang nyata. Tunggu hari tersebut. Nantikanlah hari berkenaan. Okey. Dia kata yaghshan nas, yang dia akan meliputi manusia, hadza adzabun alim. Jadi dia kata dia pecah pada 3 pendapat. 3 pendapat dan kita perincikan sekarang satu persatu. Pendapat pertama, apa itu dukhan yang dimaksudkan dalam ayat surah Ad-Dukhan ayat ke-10-11. Dia kata ia adalah asap yang datang sebelum daripada kiamat. Tak lama sebelum kiamat, yang akan menimpa orang beriman daripadanya dengan selsema. Okay? Dan jadi masak kepala orang kafir dan munafik. Sehingga jadi seolah-olah mereka ni, otak mereka jadi macam daging yang dipanggang. Yang dipanggang. Okay? Dan bumi seluruhnya akan jadi seperti rumah yang dinyalakan dalamnya api. Rumah nyala api, asap penuh kan. Macam tu lah kejadian di muka bumi ini. Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, kemudian Zaid bin Ali, kemudian Hasan Al-Basri, Ibnu Abi Hazim, Ibnu Abi Mulaikah dan selain mereka. Mana kumpulan sahabat, kumpulan tabi'in mengatakan sedemikian. Dan mereka berdalilkan untuk kata bahawa asap tersebut adalah tanda kiamat yang akan berlaku sebelum berlaku kiamat. Antara tanda kiamat. Dia kata pertama sekali, sabda baginda SAW dalam hadis Muslim yang kita sebutkan 901, yang kita banyak kali kita ulang hadis berkenaan. Nabi kata innaha lan taquma, sungguh kiamat itu takkan terjadi, takkan berlaku hatta tarawna qablaha asyra ayatin, sampai kamu lihat sampai kamu nampak sebelum daripada kiamat itu 10 tanda. Fadzakara, maka Nabi pun sebut ad-dukhanu, asap, dajjal, wadabah, binatang, wa tulu' asy-syamsi min maghribiha, terbit matahari daripada baratnya, wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, wa thalathu khusuf, dan 3 tanah runtuh. 3 tanah runtuh, khusfun bil masyriqi, khusfun bil maghribi, wa khusfun bi zatil arab. Satu tanah runtuh besar berlaku di timur, satu di barat, satu lagi di semenanjung tanah Arab. Wa akhiru dhalika, dan akhir semua itu adalah narun, api, takhruju minal Yaman, keluar daripada Yaman, satu riwayat datang daripada Adan, tatudun nasa ila mahsyarihim, yang akan usir manusia ke tempat perhimpunan mereka, yang akan datang himpun manusia ke arah Syam. Ini yang kita kata yang pertama, jadi dalil pertama. Dalil kedua adalah sabda baginda SAW kepada Ibnu Sayyad.
Yang geng-geng teori konspirasi duk kata inilah dia Dajjal yang menukar rupa menjadi garam, tukar masuk badan orang sebagainya. Ini yang Ibn Sayyad, yang lelaki tersebut zaman Nabi hidup lagi ada. Dan Umar pernah cadang nak bunuh dia, dan bahkan Umar pernah kata pada Rasulullah SAW bahawa dia sumpah demi nama Allah, itulah Dajjal. Tapi Nabi diam Nabi itu, Nabi kata kalau dia Dajjal kau tak boleh bunuh dia. Tapi banyak orang, macam kita pernah terangkan dahulu, ada yang kata sumpah, Umar bersumpah itu adalah Dajjal. Tapi dia lupa, Umar bin Khattab lepas Nabi wafat, Umar pegang jawatan selama 10 tahun. Start daripada 13 Hijrah sampai 23 Hijrah. Dan tempoh berkenaan Umar sibuk dengan perang dengan Rom, Parsi dan sebagainya. Tapi tidak Umar sibuk dengan Ibn Sayyad. Dia hidup, dibiarkan hidup. Bahkan dia masuk Islam, bahkan dia kahwin dan sebagainya lah. Dapat anak. Tapi diorang sibukkan tentang dia. Kata dia dah Dajjal. Dajjal dah ada, dia kata. Ini problem, masalah besar lah. Sebab seolah-olah macam Umar tak pandai, dia pandai. Umar tak reti, dia reti. Para sahabat Imam Syafi'i pun tak tahu, dia orang tahu. Ini benda-benda yang kena jaga sikit. So Ibn Sayyad ni ketika Nabi SAW jumpa dia, Nabi pernah kata, ini khaba'tu laka khaba'an. Aku sorok untuk kau satu benda, aku sorok. Qala duh. Dia kata duh. Lepas tu Nabi kata, ikhsa. Kan? Dia kata diam. Falan ta'du qadrak. Engkau takkan boleh melampaui akan keupayaan kau. Dan qala, dan riwayat berkenaan, perawi kata waqad khaba'a Rasulullah SAW sembunyikan kepada Ibnu Sayyad tu, fartakib yawma tatis sama bi dukhanin mubin. Nantikanlah pada hari datangnya langit dengan asap yang nyata. Dia kata ini dalil dia bahawa memang yang dimaksudkan tu adalah tanda kiamat. Okey, dari ketiga bahawa maksud dukhan tu adalah asap sebelum berlaku kiamat adalah dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dan Imam Tabarani dengan sanad yang elok daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, inna rabbakum anzarakum thalathan. Sesungguhnya Tuhan kamu peringatkan kamu dengan 3 perkara. Ad-dukhan ya'khudul mu'mina minhu, ya'khudul mu'minu minhu kazukmati. Nabi kata asap yang akan mengenai orang beriman padanya, seperti sesama. Wa ya'khudul kafiru fa yantafikhu, lalu dia kena pada orang kafir pula, lalu dia akan membengkak kan, hatta yakhruju min kulli masma'in minhu, sampai kat telinga pun dia keluar cair daripada otak dia. Wasaniyatu, yang Allah ingat kamu dengan ketiga itu, pertama asap, kedua dabah, binatang yang akan keluar, wasalisatu, yang ketiga Dajjal. Cuma masa kita kata ini Allah peringatkan, tapi kita sebut juga bahawa dalam surah Al-Ma'idah 158, Al-An'am 158, ya. Lam takun amanat. Okey. Al-An'am 158. Al-An'am 158. Jadi dalam ayat berkenaan, memang kita dah katakan bahawa kalau keluarlah 3 tanda ni sebenarnya, atau salah satu, dah tak berguna iman orang beriman selepas daripada itu. Berkata Ibn Kathir, sanad hadis ni adalah jayyid. Okay. Keempat, dalil yang keempat untuk pendapat pertama yang kata asap tu adalah tanda kiamat. Okay. Mereka Imam At-Tabari daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, sungguhnya inna awwal ayat ad-dajjal. Ayat tanda yang pertama adalah Dajjal. Okay. Kemudian wa nuzul Isa bin Maryam alaihi wassalam, turunnya Isa bin Maryam kata mereka berdua selawat dan salam. Kemudian narun takhruju min qa'ri adan, api yang keluar daripada dasar Eden, Yaman, tasukun nasa ila mahsyari, yang menghantar orang ramai, mengumpulkan orang ramai ke mahsyar. Taqilu ma'ahum idza qalu, api itu akan berhenti bersama mereka bila mereka tidur tengah hari. Mereka tidur, api itu berhenti tak kejar. Bila mereka bangun, nak kejar balik. Okey. Wad-dukhan, dan juga asap. Qala Hudzaifah tu, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mad-dukhan, apakah asap itu? Fatala Rasulullah SAW hadil ayah, maka membaca Rasulullah SAW ayat 10 ad-dukhan 10-11 tu. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, maka nantikanlah hari di mana datangnya langit dengan asap yang nyata. Yaghshan nas, yang akan meliputi manusia. Hada azabun alim, ini adalah azab yang pedih. Dia kata wa yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib, dan asap itu akan memenuhi di antara timur dan barat.
Yamkuthu arba'ina yauman walailatan. Dia akan datang tinggal asap tadi 40 hari 40 malam. Amal mu'minu, ada pun orang beriman, fayusibuhu minhu kahiyatiz zukam, akan kena daripada orang beriman daripada asap tersebut seperti seumpama kena sesama. Wa amal kafir, orang kafir pula, fayakunu bimanzilatis sukran. Ada pun orang kafir pula, dia akan jadi seperti kedudukan orang yang mabuk. Yakhju min mankharihi wa udhunaihi wa duburihi, akan keluar cair daripada dua hidung dia, daripada telinga dia dan juga dubur dia. Okey, qala Ibn Jarir, okey, ini tajuk dia. Hadis ni tidak sahih. Kalau sahih jadi tajuk. Ibn Jarir kata apa? Ibn Jarir At-Tabari kata law sahha hadzal hadis, kalau hadis sahih hadis ini, lakana fasila, dia jadi putus bagi masalah. Wa inna ma lam ushhid lahu bi sihhati, tapi aku tak saksikan hadis yang kesahihan. Wa qala Ibn Katsir rahimahullah, fa innahu mawdu'un bi hadzal sanadi, hadis ni mawdu' dengan sanad ini. Maksud dia dalam perawi dia ada orang yang dituduh menipu, ataupun penipu, atau orang yang fabricating hadis, atau dituduh membuat hadis. Ini kena faham. Kalau dia kata ada penipu dalam perawi dia, itulah dinamakan hadis maudhu'. Bukan macam kita kelas malam kan, kita kata hadis maudhu' ni adalah hadis yang perawi dia ada, tapi ada penipu atau dituduh membuat hadis, ataupun hadis orang membuat hadis dalam tu, ataupun orang yang dituduh menipu atau dituduh buat hadis. So hadis tadi akan jatuh kepada maudhu'. Kalau orang tu dikenali sebagai pereka atau pemalsu hadis. Orang tu ada, sanad tu ada. Dia bukan macam geng-geng sufi kadang hadis, bukan hadis. Macam awalul ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, bukan hadis. An-nazafatul iman, bukan hadis. Dia tak ada sanad pun. Dan tok guru dia orang ni cerita kan, kemudian tiba-tiba anak murid dengar, kemudian anak murid malu nak kata tok guru dia cakap benda bukan hadis. So sekali dia orang pun pertahankan, sedangkan sebenarnya memang bukan hadis pun. Okey, itu kena faham betul. Jadi Ibn Katsir berkata hadis ni maudhu' dengan sanad ini. Itu pendapat pertama yang kata asap yang keluar tu adalah asap tu adalah tanda kiamat, tanda hampirnya kiamat. Okey, al-qaulu tsani, pendapat kedua, dia kata dia adalah asap ni adalah asap yang dilihat oleh orang Quraisy ketika mana Nabi doa ke atas mereka dengan 7 tahun. Seperti 7 tahun Yusuf alaihi salam. Nabi doa ke atas mereka bila mereka kena kemarau, seperti kemarau Yusuf. Jadi seorang lelaki di kalangan mereka tu daripada kerana kering sangat, keadaan yang sangat kering kuntang dan lapar, dia akan melihat asap di antara dia dengan langit. Kerana kelaparan tu nampak macam kelabu je dunia ni. Okey, ini pendapat kedua. Okey, dikatakan pendapat ini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abul Aliyah, Ibrahim An-Nakhai, Muqatil bin Hayyan, Mujahid bin Jabr, Dhahhak, Atiyah Al-Aufi dan selain mereka. Sahabat seorang je yang dikatakan berkata tu adalah Ibn Mas'ud. Ada pun yang lain bukan sahabat, semua tabi'in. Okey. Dan dia adalah pilihan Imam At-Tabari. Dan mereka berdalilkan yang kata ia adalah asal keadaan kelaparan, kemarau yang teruk sangat yang berlaku pada orang Mekah dengan sebab doa Nabi SAW sampai mereka nampak macam ada asap depan muka mereka, di antara mereka dan langit. Okey, dan mereka berdalilkan dengan apa berikut. Pertama, dia kata baris ayat surah Ad-Dukhan tu yang datang tentang tajuk asap tu, dia kata menunjukkan bahawa Allah Ta'ala akan menyingkap asap tu daripada mereka. Dan kalaulah hari kiamat, dia dah kiamat kan, dia takkan singkap daripada mereka. Allah Ta'ala lepas tu dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-15, Allah Ta'ala nyatakan inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Kan? Sebenarnya kami akan menyingkap azab berkenaan sedikit dan kalian benar-benar akan kembali patah balik. Angkat je, singkap je, kalian patah balik. Akan patah balik kepada Allah Ta'ala ke, maksud dia nanti kita bincangkan nanti. Okay, jadi kedua dalil mereka adalah apa dikeluarkan Bukhari dengan sanadnya daripada Masruq. Beliau berkata, telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya ini adalah ayat ni, tajuk Dukhan ni, dia kata terjadi ini kerana orang Quraisy dahulu apabila mereka menderhakai Rasulullah SAW, baginda telah doa kata mereka dengan kemarau seperti kemarau Yusuf. Lalu menimpa mereka kering kontang dan juga kepayahan sampai mereka terpaksa makan tulang, kan? Makan tulang balik sebagainya. Lalu menjadikan seorang lelaki di kalangan mereka ni memandang kepada langit dan melihat apa di antara dia dengan langit seolah seperti ada asap. Okey, daripada sebab kering kontang yang sangat bersangatan, letih sangat, nampak asap. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat fartaqib yauma ta'tis sama' bi dukhanin mubin yaghshan nasa hadza adzabun alim. Maka nantikanlah hari yang mana datangnya langit dengan asap yang nyata yang akan meliputi orang ramai,
ini adalah azab yang pedih. Lalu dia kata maka Rasulullah SAW didatang kepada Rasulullah SAW tajuk tersebut kan. Maka dikata kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, mintalah hujan untuk Mudar. Kerana sungguhnya kerana sungguh kabilah Mudar telah binasa. Kerana Nabi kata untuk Mudar, kau betul-betul berani nak minta untuk mereka. Pasal actually kabilah Mudar ni terkenal bahawa mereka yang dahulu suka merompak orang. So bila dia orang binasa patutnya macam best lah, tapi bila minta, sahabat ni minta kepada Nabi SAW untuk doakan untuk mereka, Nabi kata innaka la jari. Kau ni benar-benar berani, dia kata. Maka Nabi pun minta hujan untuk mereka, lalu mereka pun diberikan turun hujan. Lalu turun dah innakum aidun, turun lepas tu kalian patah balik. Bila menimpa mereka ni kemewahan atau kesenangan, mereka patah balik keadaan mereka yang asal. Ketika mereka sebelum kena daripada kena apa, jadi kan mereka patah balik kepada keadaan kufur balik semula. Maka Allah turunkan surah Ad-Dukhan ayat ke-16, yaumana tishu al-batsyatal kubra inna muntaqimun, hari di mana kami akan hukum, kami akan menggunakan kekerasan dengan kekerasan yang terbesar, kami akan benar-benar membalas semula. Surah Ad-Dukhan ayat ke-16. Yang dimaksudkan adalah peristiwa Badar. Tapi ada tapi. Okay, tapi sebab peristiwa Badar dengan dia pendapat kata peristiwa Badar, kita teruskan tak apa. Dia kata ini peristiwa Badar. Yang maksudkan adalah peristiwa perang Badar. Okey, jadi maksud dia dipatah balik. Okey, itu pendapat berkenaan lah yang kata demikian. Okey, tapi dia kata ini demikianlah dan telah berhujah orang-orang pendapat pertama yang kata asap itu adalah tanda sebelum berlaku kiamat, ke atas orang yang cakap pendapat kedua ni yang kata asap tu adalah dia kata asap tersebut adalah keadaan lapar berlaku pada orang-orang Quraisy sampai mereka nampak langit ada asap sebab lapar sangat. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama yang kata ini tanda kiamat, asap tanda kiamat, ke atas orang pendapat kedua, diorang hujah dengan berapa dalil. Ada 3 diorang sebutkan. Pertama, bahawa yauma ta'tis sam bidukhan, hari datangnya langit dengan asap. Dia memastikan asap itu datang dibawa oleh langit. Dan sedangkan orang yang cakap pada pendapat pertama tu, dia kata kegelapan yang berlaku pada mata dengan sebab sangat lapar sampai pitam. Itu bukan asap yang datang dibawa oleh langit, tapi dibawa oleh lafaz ayat tadi menunjukkan dia jadi membawa lafaz ayat tadi kepada bentuk tersebut, dia menyimpang daripada zahir yang tadi dalil yang berasingan, maka tak ada dalil yang sahih yang berasingan, maka lari ke situ, kata ia adalah asap, bukan asap tapi keadaan lapar. Itu bukan, pasal ayat Quran kata memang langit datang bawa pada mereka dengan asap. Kedua, bahawa disifatkan sifat asap tersebut dengan nyata, bidukhanin mubin, asap yang nyata. Bila disebut asap tu nyata, okay, dan keadaan yang disebutkan oleh mereka, oleh orang hujah kedua, pendapat kedua yang kata ia adalah kelaparan, jadi nampak macam asap, itu dia kata bukanlah seperti itu, seperti yang dinyatakan itu nyata. Okay, kerana ia datang, yang kita panggil perkara mendatang kepada sebahagian orang, kepada sebahagian manusia, datang kepada sebahagian manusia dengan pada otak mereka, pada pemikiran mereka, benda tak ada tapi mereka nampak ada. Halusinasi lah. Seperti ini tak dikatakan dengan asap yang nyata. Quran kata asap nyata lah. Ketiga, bahawa dia mensifatkan asap tadi dengan bahawa dia meliputi orang ramai. Dan ini hanyalah benar apabila sampai benar-benar asap berkenaan kepada mereka dan bercantum dengan mereka, menutupi mereka. Bukannya maksud dia dekat mata mereka saja. Okey. Dia kata dan berhubung mereka kan, dan keadaan seperti yang disebutkan oleh orang-orang pendapat kedua ni, dia kata tak disifatkan bahawa dia meliputi manusia, kecuali di atas bentuk kiasan. Dan kita sebutkan bahawa lari daripada hakikat kepada majaz tidak harus kecuali dengan dalil yang berasingan. Ada dalil lain baru kita pergi ke situ. Patut kita pegang zahir ayat. Okey. Pengarang buku kita dia kata apa? Dan memang baris ayat adalah hujah yang ditarjihkan, yang dikuatkan, tapi dia bukannya confirm putus, bukan dipasti. Dengan dalil bahawa boleh jadi takwilkan ayat berkenaan dengan apa yang bertepatan dengan kehendak, ia adalah asap yang terjadi sebelum berlaku kiamat. Boleh je, pasal tak ada dalil lain untuk buktikan dia maksud satu saja. Kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah ayat ke-15 kan, inna kashiful azabi, surah Dukhan juga, kami menyingkap akan azab sedikit.
kalian akan kembali balik. Ini bukan hujah yang pasti untuk mereka, untuk orang yang kata ia adalah keadaan kelaparan tu. Okey. Dan bahkan mungkin boleh ditakwilkan atau difahami bahawa Allah Ta'ala Azza wa Jalla akan menyingkap dari mereka azab asap untuk tempoh tertentu. Macam Allah Ta'ala angkat azab Dajjal, azab Ya'juj Ma'juj. Itu pun diangkat sementara. Sampai semua sekali macam tu. Kemudian Allah Ta'ala firmankan innakum aidun, kalian akan patah balik. Maksud dia boleh difahami bahawa kalian balik jadi kufur semula. Walaupun dah nampak tadi janji macam-macam, nampak tanda mereka, nampak berkenaan mereka kufur semula. Bila dah selamat. Okey, maksudnya kalian akan ataupun kalian kembali kepada Allah Taala untuk dihisap. Wallahu alam. Okey. Kemudian ada yang hujah dengan sebab turun ayat. Ini adalah bukan diriwayatkan dari Nabi SAW, tapi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dia dengan ini menyanggahi. Kata-kata Ibn Mas'ud tadi menyanggahi pendapat para sahabat yang lain. Yang ramai bahkan dia seorang sahabat, lain sahabat lagi ramai. Dan pendapat para sahabat radhiyallahu anhum bila bertentangan, dia bukannya sebahagiannya hujah ke atas sebahagian lain, tapi dia adalah hujah ke atas siapa sesudah mereka. Siapa yang datang macam kita sekarang ni, kata-kata sahabat tu hujah untuk kita. Okey. Adapun sama mereka, dia tak boleh kita menangkan satu atas lain. Tapi nak katakan bahawa Ibn Mas'ud betul, kita ada ramai dari sahabat yang berpendapat bahawa asap itu adalah tanda kiamat, tanda sebelum berlaku kiamat. Okey. Dan itu kita tak mentarjihkan di antaranya. Dan kita akan datang dengan pendapat ketiga, yang menyanggahi terhadap semua pendapat sahabat dan juga tabi'in. Tak boleh. Okey, sahabat Nabi kita bawa pendapat ketiga tak boleh. Dia pendapat mereka tu yang utama. Okey. Kita dua pendapat Satu pendapat kata memang tanda kiamat, sebelum berlaku kiamat keluar asap meliputi bumi. Pendapat kedua kata tak, itu keadaan kelaparan berlaku pada orang-orang Quraisy bila mereka dijadikan dalam keadaan kelaparan. 7 tahun Nabi doa mereka untuk kena kemarau Yusuf alaihissalam. Lalu mereka ketika tu kelaparan sangat, nampak macam ada asap. Okey, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, ia adalah hari penaklukan Mekah. Itu Dukhan itu apabila ditutup langit dengan debu. Bila datang kenderaan Nabi SAW dengan para sahabat melintas untuk pergi ke Mekah. Jadi debu yang naik tu. Ini dikatakan oleh Abdul Rahman Al-A'raj. Pendapat ini dikatakan oleh Abdul Rahman Al-A'raj, dan berkata Ibn Katsir mengenai pendapat ini pendapat dia amat pelik sekali. Bahkan dia mungkar, bertentangan dengan lebih sahih. Sebab balik pada asal tak ada sokongan sahabat Nabi SAW dalam pendapat ketiga ni. Jadi yang apa dikatakan oleh pengarang buku kita, dia kata ini pendapatnya pada ni, pendapat ni ada kritikan lah, kerana di sana terdapat perbezaan yang besar di antara asap yang datang di langit dengan debu yang digemburkan, dibesar-besarkan daripada bumi. Kemudian gobar ataupun asap tu, habuk yang naik tu, habuk tanah yang naik tu, tidak ada, dia bukanlah sakit, menyakitkan macam mana mana-mana gobar yang lain, mana-mana debu yang lain. Sedangkan asap dia akan menyebabkan sakit pernafasan. Okey. Jadi pentarjihan berkata Ibn Katsir rahimahullah, telah berkata Ibn Jarir At-Tabari daripada Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau berkata, aku telah pergi kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu pada satu hari, aku kata, okey, aku tak tidur malam tadi sehingga bangun pagi. Lepas tu berkata Ibn Abbas, kenapa? Mereka berkata telah terbit bintang yang punya ekor, bintang berekor telah terbit. Komet dan 4 komet lah. Lalu aku bimbang akan terjadinya asap, okey, telah datang mengetuk. Okey, macam seolah macam nampak dua sahabat kata nampak komet. Jadi aku rasa macam asap nak datang dah ketuk pintu. Jadi aku tak tidur sampai subuh, dia kata. Demikian dikatakan oleh oleh Abdullah bin Mulaikah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tunjukkan bahawa itu yang difahami oleh mereka. Okey, demikian diriwayatkan kisah ni oleh Ibnu Abi Hatim. Dan sanad ni adalah sanad yang sahih sehingga Ibnu Abbas, okey, habrul ummah, pendeta umat ini, yang mana kita dan penterjemah Al-Quran. Okey, dan demikian dikatakan kata-kata siapa yang menyepakati beliau di kalangan para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, berserta dengan hadis-hadis yang marfu' daripada hadis yang sahih dan hasan, yang selainnya yang mereka datangkan padanya ada perkara yang meyakinkan petunjuk yang zahir bahawa dukhan termasuk daripada ayat atau tanda yang dinantikan, tanda kiamat yang dinantikan. Berserta dengan zahir ayat Quran lah, ayat dukhan, surah Dukhan 10-11 tu.
Okey, itu yang Allah nyatakan fartaqib yauma ta'tis sama' bi dukhanin mubin. Nantikanlah pada hari datangnya langit dengan dengan tanda yang dengan apa dengan asap yang nyata. Terang jelas dilihat ia oleh setiap orang. Okey. Ikut apa ditafsirkan oleh Mas'ud anhu ketika mana tapi dia kata dan di atas apa ditafsirkan oleh Mas'ud anhu ia hanyalah khayalan yang dilihat pada mata mereka disebab kelaparan yang bersangatan dan keletihan. Demikian dikata itu apa dan demikian Allah Taala firmankan yaghshan nas. Okey, maksud dia membutakan mereka. Kalaulah perkara itu perkara khayalan khusus orang Mekah musyrikin, pasti orang katakan dia tidak Allah Taala katakan, tak dikatakan dia meliputi orang ramai. Pasal dia cuma kena pada Quraisy sahaja. Okey, berkata Imam Syaukani, dan yang rajih daripada itu adalah bahawa asap tersebut yang terjadi yang mereka khayalkan ia termasuk daripada apa yang kena pada mereka daripada sebab kelaparan atau keletihan dan lapar sangat. Tapi tidak menafikan pentarjihan apa yang datang. Pentarjihan ini apa yang datang bahawa asap tersebut termasuk daripada tanda kiamat. Maksud kita ada hadis yang sahih menerangkan asap termasuk tanda kiamat. Dan juga demikian juga kerana di sana dan jika di sana ada asap yang lain dia tak boleh bertentangan pun dengan apa dikatakan bahawa ia adalah juga dikatakan pari penaklukan Mekah ketika debu tu berterbangan kan, mungkin itu pun boleh kerana dia adalah dukhan juga dan bentuk lain ikut kadar kesahihan kejadian dia. Balik pada asal dia kata boleh semua, tapi yang dia tarjihkan berkenaan dengan pendapat Ibn Mas'ud anhu. Okey, berkata pengarang buku kita, dia kata setelah meneliti dan memerhatikan dan pembacaan menyuruh terhadap pendapat yang tiga dan juga dalilnya dan pembahasannya pada apa di antaranya kita dan tarjihan para ulama, sungguhnya telah jelas yang apa yang ditarjihkan oleh pengkaji buku kita ni wallahu alam adalah pendapat pertama, kerana dalil yang khas bagi hadis-hadis Nabi SAW tiga yang sahih dan dia menolakkan akan dalil pendapat kedua. Okey. Tafsir ayat surah Dukhan tu secara word per word firman Allah Taala dalam surah Dukhan ayat 10 sampai 16. Dia apa yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Nantikanlah, tunggulah hari datangnya langit dengan asap yang nyata. Yaghshan nas, yang dia meliputi orang ramai. Hadza azabun alim, ini adalah azab yang pedih. Rabbana kshifna al-azaba inna mu'minun. Bila datang tanda tersebut, orang ramai pun berkata, wahai Tuhan kami, singkapkanlah dari kami akan azab. Sungguh kami beriman. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Macam mana boleh ada untuk mereka peringatan sedangkan telah datang pada mereka rasul yang nyata. Thumma tawallau anhu wa qalu muallamun majnun. Mereka berpaling daripada rasul tersebut dan mereka kata pengajar yang gila. Muallam diajar yang gila, dia kata. Kemudian Allah kata inna kashiful azabi qalila, kami akan singkapkan azab sedikit. Okey. Kemudian innakum aidun, kalian kalau kami singkap azab kalian akan patah balik. Innakum aidun. Yaumana batsyashal kubra, hari di mana kami akan berikan kekerasan yang terbesar. Sungguh kami akan membalas. Ni ayat terdatang. Okey. Jadi fartaqib tadi kata nantikanlah, tunggulah wahai Muhammad salah satu tanda-tanda kiamat sebelum terjadi kiamat itu sendiri. Itu hari di mana datangnya yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin, hari datangnya langit dengan asap yang nyata. Yakni terang jelas dilihat oleh semua orang. Ya. Yang ia akan yaghshan nas, meliputi orang ramai. Ayataghashahum, menutup mereka dan meliputi mereka, meluasi mereka semua sekali. Tak kira mukmin atau kafir. Dan ini adalah hadza azabun alim, ini azab yang pedih. Okey, dia berkepada kalian bahawa termasuk di kata-kata Allah Taala dalam keadaan untuk mengherdik. Inilah azab yang pedih yang kamu nak sangatkan, ini dia. Dan boleh juga kita kata kata-kata orang ramai bila nampak asap tersebut keluar, mereka pun kena asap tersebut, mereka pun kata ini adalah azab yang pedih. Ini lebih nyatalah. Kerana dia apa yang susahnya daripada kata-kata mereka bertepatan dengan ayat tersebut. Lalu kata-kata mereka ni sesuai bila mereka cakap, wahai Tuhan kami, singkapkanlah dari kami akan azab. Dan berkata orang kafir, wahai Tuhan kami, angkatlah dan singkapkanlah daripada kami azab, asap yang menyakitkan ini.
Kata, sungguhnya kami orang-orang beriman. Maksud dia percaya terhadap Rasul, terhadap risalah Muhammad SAW. Okey. Dan Allah Ta'ala kata, bagaimana anna lahumudz zikra, macam mana boleh ada untuk mereka ingatan? Ini kalam Allah Ta'ala. Macam mana boleh mereka nak beringat? Okey, mengambil pengajaran ketika terjadinya azab. Dan azab datang, kenapa nak minta? Okey. Dan Allah Ta'ala kata, waqad ja'ahum rasulun mubin, telah datang pada mereka rasul yang nyata, menjelas kepada mereka sallallahu alaihi wasallam akan kebenaran dan juga risalah serta peringatan. Kemudian mereka berpaling, summa tawallau anhu, mereka berpaling daripada rasul tersebut. Mereka berpaling daripada baginda dan mereka dustakan baginda. Wa qalu, dan mereka berkata mu'allamun majnun, orang yang diajar yang gila, dia kata. Orang kafir, berkata orang kafir mengajarkan bagi Muhammad SAW ni manusia ataupun tukang telik ataupun syaitan-syaitan. Dan mereka tu gila. Tiada dapat dia, dan dia adalah gila, bukannya rasul. Allah Ta'ala pun kata inna kashiful azabi qalila, kami akan singkapkan azab sedikit. Iaitu Allah Azza wa Jalla akan singkap azab asap berkenaan sesudah tamat tempoh dia yang Allah tetapkan, masa dia Allah akan angkat. Dan berkata Imam Qurtubi, ini mensyaratkan dengan ini kepada apa yang terjadi daripada kelapangan di antara tanda ke tanda berikutnya. Di antara bukti berikutnya dia akan ada masa kosong, gap. Ada gap masa datang ni, kemudian kosong, itu datang tanda berikutnya. Dikatakan oleh oleh Ibn Jarir Imam Qurtubi. Maksud di antara tanda-tanda tadi ada masa kosong untuk mereka berehat sementara. Innakum aidun, kalian sungguhnya benar-benar patah balik. Kalian balik kepada kekufuran kalian, berterusan dalam pelampauan kalian dan kesesatan kalian. Allah tanyakan yaum nabtishul batsyatal kubra, hari di mana kami akan genggaman-genggaman yang pemusnahan yang dahsyat, itu yaumul qiyamah, itu hari kiamat. Inna muntakimun, sehingga kami benar-benar akan membalas. Itu membalas Allah Azza wa Jalla dan menghukum orang-orang kafir dan orang yang mendustakan akan perkara ini. So itu tafsir. Baik. Ketiga, tanda ayat dukhan ni dalam baris-baris Al-Quran. Apa bukti ataupun kesan ataupun kita panggil apa tunjuk dia. Okey. Sudah kita mentadabbur ayat-ayat Quran yang merangkumi terhadap tanda ataupun alamat asap yang terjadi sebelum berlakunya kiamat, kita perhatikan ia merangkumi kepada tiga fenomena, tiga keadaan. Al-Masyarul Awal, penyaksian yang pertama, ya, terjadinya ayat dukhan ni sebelum berlakunya kiamat. Maka yang merangkumi ke atas azab yang pedih. Maksudnya asap ni akan datang sebelum berlaku kiamat. Yang kiamat tu datang azab yang pedih. Yang kedua, azab orang kafir dan orang munafik dengan tanda ini. Azab yang berlaku pada orang kafir dan orang munafik pada tanda ni. Dan juga seruan mereka kepada Allah Ta'ala pada perkara itu untuk minta singkapkan. Dan Allah Ta'ala singkapkan dari mereka sesudah satu tempoh tertentu, itu dikatakan 40 hari. Dia kata 40 hari je perkara berkenaan. Dan penyaksian saksi ketiga atau keadaan ketiga daripada kisah tersebut adalah kembali mereka kepada azab Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan itulah penamat firman Allah Ta'ala, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntakibun, hari di mana kami genggam atau balas dengan balasan yang besar. Itu kamilah yang memberikan balasan pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam, itu pendapat dia. Baik. Okey, itu kemudian sebut keadaan sesudah munculnya tanda asap. Kita bincang tafsir dia, kita bincang kalau berlaku tanda ni apa jadi pada manusia. Pertama, keadaan sesudah munculnya ayat tanda asap ni. Pertama, akan datang langit dengan asap yang nyata. Ini akan menzahirkan satu tanda atau bukti asap tadi sebelum berlaku kiamat, di mana akan muncul di langit dan dia datang daripadanya asap yang nyata dan terang, tiada sebarang kesamaran padanya, tiada juga dan dia bukan daripada bukannya apa yang kelihatan pada orang yang ada mata depan mata dia sendiri je. Manusia semua sekali akan lihat. Allah nyatakan fartaqib yauma ta'tis sama' bidkhalin mubin. Tunggulah pada hari berlakunya akan datangnya langit dengan musuh yang dengan asap yang nyata, tunggu hari tersebut. Bila berlaku dia kelihatan. Kemudian meliputinya asap tersebut kepada orang ramai.
Okay, ini asap ni meliputi orang ramai ke semua sekali, mukmin dan kafir. Melainkan bahawa namun begitu dia kata terjadi azab yang pedih pada orang kafir dan menimpa orang beriman seperti sesemua. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Dukhan ayat ke-11, yaghshan nasa hadza azabun alim. Ia meliputi orang ramai, ini adalah azab yang pedih. Dan bersabda Rasulullah SAW, Nabi kata dalam hadis lain, Nabi kata, inna rabbakum anzarakum salasan. Tuhan kamu ingatkan kamu tentang 3 perkara. Yang 3 perkara, ad-dukhan ya'khudul mu'mina minhu kazzukam. Ya'khudul mu'minu minhu kazzukam. Dia kata asap yang akan kena orang beriman padanya seperti sesama. Wa ya'khudhu al-kafiru, dan dia akan kena pada orang kafir, fa yantafikhu, dan dia akan membengkak hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Daripada setiap luang pendengaran pada dia akan keluar. Otak dia macam-macam dimasak. Wa thaniyatu, yang kedua, tunggu adalah dabbah. Binatang yang keluar bercakap pada orang ramai. Wa satu dan ketiga ad-dajjal. Dajjal. Okey. Kemudian tamatnya tanda asap. Okey. Asap ni dia kata akan merayu atau membuat bising orang kafir dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, mereka merayu meminta kepadanya dan mereka mendakwa ada iman. Dan itu kerana ketiadaan keupayaan mereka untuk menanggung azab asap tersebut. Allah Ta'ala firmankan, mereka berkata dalam surah Dukhan ayat ke-12, Rabbana kshif anna al-azaba inna mu'minun. Tuhan kami, singkapkanlah daripada kami azab. Sungguh kami telah pun beriman. Kami orang beriman. Ya. Dan mereka telah tujukan doa mereka kepada Allah bukan kepada yang lain. Dan kerana tidak ada yang boleh menyingkap kecuali Allah Ta'ala saja. Okay, ini tengok, diorang pun percaya. Macam yang Allah nyatakan, amma yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Surah 62. Atau adakah siapa yang selain Allah Ta'ala yang menyahut akan orang-orang terdesak apabila berdoa kepadanya, dan juga menyingkapkan akan keburukan. Menyingkapkan keburukan. Yang dia kata, ada ke yang lain yang akan menyahut doa kamu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan menyingkap Allah Tabaraka Wa Taala pada doa daripada orang-orang berkenaan, dia kata, dengan rahmat dan hikmah dia serta pengetahuannya untuk menghentikan dengan yang dihentikan dengan itu tanda asap tadi, seperti tanda-tanda lain lah. Maksudnya dia datang dan pergi, datang dan pergi. Dan persiapan untuk genggaman ataupun pembalasan yang terbesar, iaitu hari kiamat. Bismillah Allah Ta'ala dalam surah Dukhan ayat ke-15 16, inna kashiful azabi qalila innakum aidun. Kami akan singkap akan azab sedikit, kalian apabila akan kembali. Okey, untuk kepada kekufuran. Yauma nabtishul batisal kubra inna muntakim, pada hari kami menggenggam genggaman yang terbesar, maka kami akan membuat pembalasan. Okay. Baik, jadi itu yang datang berkenaan dengan bila berlaku tu kan. Itu yang kita panggil orang kafir pun akan minta supaya dihentikan, dan Allah Ta'ala akan hentikan sebab yang kehendak Allah Ta'ala tentang kali itu. Okey. Yang keempat, bentuk-bentuk kemukjizatan. Bentuk kemukjizatan yang ada dalam tajuk ayat asap ni keluar. Okey, boleh kita ringkaskan dalam 4 perkara. Pertama, ada mukjizat perkara gaib di mana berlaku ia terjadi dan berlaku seperti mana disebut oleh Quran dan oleh Nabi SAW sebelum daripada 1400 tahun. 1000 tahun Nabi sabdakan baru jadi, baru nampak. Okey. Jadi just perkara gaib. Kedua, datangnya langit dengan asap dengan tanpa api. Asap datang di langit itu tanpa api. Sebab kalau asap mesti ada api. Dan ini adalah mukjizat dan juga perkara mencari terhadap adat. Kerana yang terbiasa, yang dibiasakan adalah keluarnya asap daripada bumi hasil daripada pembakaran. Ada pembakaran baru jadi. Kalau tak jadi. Okey. Okey, ketiga, asap ni sangat banyak dan sangat pekat, sangat tebal. Di mana dia akan meliputi semua penduduk bumi, tak kira mukmin atau kafir. Dan ini adalah yang tak pernah terjadi sebelum ini. Dan ini dia perkara yang tak mampu untuk buat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tak mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Okey, keempat yang terakhir, bentuk mukjizat Maksudnya asap tersebut akan membezakan dengan kuasa Allah Ta'ala di antara manusia. Lalu dia akan mengazab dengan azab yang pedih orang kafir dan munafik, tidak orang beriman.
Tidak orang beriman. Orang yang kafir dan munafik, dia akan rasakan azab. Orang yang beriman tak rasa azab dengan asap tersebut. Okay. Dan ini boleh jadikan asap tu menyakiti yang beriman, yang tak beriman, menyelamatkan yang beriman. Ini adalah di antara perkara mukjizat yang tak mampu buat kecuali Allah Ta'ala sahaja. Itu jelas. Okay. Baik. Dan yang kelima, kesan-kesan yang terjadi bila munculnya tanda asap ini. Okay, boleh kita gambarkan dalam 5 perkara lah. 5 perkara. Pertama, pengazaban, diazab orang kafir dan munafik dengan azab asap. Dengan kesakitan. Dengan azab yang menyakitkan. Okay. Kedua, menimpa orang beriman. Ia menimpa orang beriman seperti sesama. Daripada asap tersebut, orang beriman kena sesama je. Ketiga, antara yang kita faham daripada sudut kesan dia adalah dekatnya dah berlaku kiamat. Kiamat dah dekat sangat. Okay. Keempat, pertambahan iman dan tenang hati kepada bagi orang-orang beriman. Okay. Dengan mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala akan terjadi dan terrealisasi selepas 1000-an tahun daripada sebutannya dalam Quran juga sunnah. Nabi sebut lama dah. Ya, Quran pun sebut lama dah. Tapi dia ini adalah mukjizat. Ini adalah mukjizat. Baik. Maka orang yang lihat akan bertambah iman. Yang kelima, okay, menzuhudkan orang beriman pada dunia serta memalingkan mereka daripada dunia. Jadikan orang beriman tidak gila dunia. Okay. Sebab sibuk kiamat yang dekat dah. Okay. Dan mara mereka kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya dan mengikuti perintahnya. Dan menjauhi larangannya lah. Okay. Dan itu adalah ketika hampir-hampir terjadinya kiamat. Kemudian berlaku hisab, kemudian berlakulah syurga dan neraka. Wallahilhamd, kan. Kita dapat apa situ baik. Okey, jadi apa penamat? Kita kajian kita dah buat, belajar penamat. Merangkumi penamat ni kepada sepenting-penting natijah dan juga pesanan yang kita nak pesan dikatakan kat sini, lalu diperincikan seperti berikut. Pertama, natijah terpenting dalam pengajian tanda-tanda kiamat daripada Quran ni adalah pertama, kita ini adalah kajian yang penuh dengan hasil. Boleh kita ringkaskan pada berikut. Pertama, dia ada kat sini diletakkan lebih kurang dalam 13 natijah hasil. Okay, maksud dia pertama dia kata benda ni apa hasil kajian ni, natijah kajian ni. Pertama, telah hampir dan juga terjadinya tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat yang besar dengan sebab tamatnya habisnya banyak daripada tanda-tanda yang lain pada dalam kiamat sughra. Bila kita belajar tanda kiamat ni yang besar ni kan, kita sebenarnya dengan sebab dah tamat banyak, dah habis tanda kiamat yang kecil, so kita tumpu pada yang besar pula. Okay? Itu pertama kenapa kita bincangkan. Kedua, ilmu dengan tentang tanda kiamat ni, ilmu tentang tanda kiamat akan menahan atau menyekat manusia atau akan mendorong manusia, menyekat manusia daripada kesibukan dunia dan mendorong manusia kepada zuhud di dunia, mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala saja, dan juga mara kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Mara kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Okay. Ketiga, antara natijah hasil daripada pengajian yang kita ambil sebelum ni dan pada hari ini adalah ilmu tentang tanda-tanda kiamat ni akan melindungi orang beriman dari kesan-kesannya yang bahaya pada agama atau dunia. Mana apa yang agama suruh simpan, kita simpan. Apa yang agama suruh simpan. Jadi maksudnya dia menjaga orang beriman tadi. Akan menjaga orang beriman. Okey. Kemudian keempat, ilmu tentang tanda kiamat ni tidak ada jalan kepadanya kecuali melalui jalan wahyu. Okay, kalau wahyu datang, maka kita terima. Kalau tidak, jangan kita ambil. Orang kata apa pun buat tak tahu je. Okay. Kemudian tanda-tanda kiamat yang kecil dan yang besar, dia merupakan mukjizat ghaib yang tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW dibuktikan dengan tanda-tanda kiamat kecil dan juga besar yang kita kata panggil dia sebenarnya pembenaran bagi Nabi SAW. Mukjizat yang berlaku sebelum berlakunya dilihat, maka untuk pembaikan bagi sesiapa yang melihat akan tanda tersebut. Okay.
Okay, keenam, bentuk kemujizatan pada kisah Musa, tanda tanda Isa alaihissalam. Bentuk kemujizatan pada tanda Isa alaihissalam yang berupa kekal dia hidup semenjak diangkat dia sehingga dia turun dan sehingga kematian dia lepas tu. Dan turun dia daripada langit dan juga kematian setiap kafir mencium akan bau dia. Daripada tuturan batu dan juga pokok pada zaman Isa alaihissalam. Dan juga pemberitahuan Isa terhadap orang beriman ni tentang kedudukan mereka dalam syurga. Dia cakap orang ni kat mana dalam syurga. Itu ada disebutkan. Okay. Ketujuh, antara kesan terpenting tanda Isa alaihissalam berupa pembatalan terhadap agama-agama Nasrani dan sebagainya. Bahkan pemusnahan setiap agama kufur dan juga penamat terhadap fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj Ma'juj. Bila datang Isa, dua-dua tu akan hilang. Okay. Dan munculnya Islam mengatasi ke atas semua agama. Agama akan jatuh di bawah Islam. Tak ada diterima kecuali Islam saja. Dan tersebar kebaikan dan keberkatan dengan bentuk yang dengan bentuk yang terputus dari segi bandingan. Tak ada bandingan langsung. Yang buah sebiji berlima boleh kongsi berapa orang. Itu akan berlaku. Jadi kita dapat kesan belajar, kita dapat benda berkenaan. Ke-8, Ya'juj dan Ma'juj telah merosakkan akan bangsa manusia. Dan bentuk bentuk mukjizat kat sini tentang keadaan mereka. Jadi dan kegagalan mereka dalam menebuk tembok yang mereka dikurung dalamnya selama ribuan tahun. Kemudian dibukakan untuk mereka kerana janji Allah Taala. Dan minumnya mereka daripada sungai ataupun tasik Tabariyah dan pula ada sampai kosong. Kemudian pulangnya anak panah mereka dari langit dalam keadaan macam berdarah. Okey, dan juga pembunuhan mereka sekaligus dengan selemah-lemah tentera Allah Taala itu ulat. Kita boleh pijak pun. Tapi ulat tu datang kat tengkuk mereka dan mereka mati. Kemudian pembawakan akan jasad mereka dibawa oleh burung-burung. Ini adalah benda-benda ni semua sekali tidak benda kita pernah lihat. Di mata kita. Baik. Yang ke-8, yang ke-9, antara tanda terpenting Ya'juj Ma'juj ni adalah perosakan mereka di muka bumi ini dan muncul mereka terhadap penduduk bumi. Kemenangan mereka terhadap penduduk bumi dan juga pengepungan mereka terhadap orang beriman. Dan kemudian orang beriman akan nyalakan sesudah mereka tak ada dengan api selama 7 tahun dengan barang-barang tinggalan mereka. Perkara-perkara mereka itu dijadikan sebagai bahan api untuk nyalaan orang beriman selama 7 tahun. Nak kata ramainya mereka. Ke-10 menunjukkan juga itu tanda-tanda kiamat ini kepada tamatnya sebahagian atau dah kebanyakan daripada tamadun ada sekarang. Tamadun kita ada sekarang ni akan hilang. Sebab berdasar pada hadis Nabi SAW, pada zaman Isa AS datang, manusia tidak lagi perang menggunakan senjata sekarang lah. Kita akan gunakan kuda, guna pedang. Nabi sebutnya tu. So kita tak nak, kita kena pegang dengan Nabi SAW punya maklumat. Jangan kita sibukkan dengan orang lain. Ya. Yeah. Okey, jadi kita kata akan tak habislah. Tak ada dah, tamadun ni akan habis. Okey. Okey, betul. Okey, dia kata tak ada. Dan kembalinya perang ni dengan kuda, pedang dan juga lembing. Okey, ke-11, bentuk kemujizatan pada tanda matahari terbit dari barat ni, dia termasuk daripada i'jaz ghaibi. Yang terbitnya daripada barat je, dia seperti-seperti kesannya adalah penutupan pintu taubat. Nampak matahari terbit di barat, maka pintu taubat sudah tidak ada lagi. Okey. Yang ke-12, bentuk mukjizat pada ayat dabah, binatang yang keluar tu, yang mana dalam bentuk mukjizat perkara gaib, dan bagaimana cara hidup dia dalam tanah dia dan keluar dia. Kita tak tahu macam mana. Dan dalam perbincangan orang bangsa Arab ataupun hikmah bahawa di antara tanda terpenting tu adalah juga tertutupnya pintu taubat. Keluar binatang tu, pintu taubat tak guna lagi. Kemudian juga bentuk mukjizat pada tanda asap yang kita bincang hari ni, yang merupakan dalam mukjizat gaib. Dia datang daripada langit, bukan daripada jauh timur, bukan daripada jauh barat. Yang orang kita keluar jerbu itu, semua orang duk keluar kata inilah dia. Sedangkan dalam Al-Quran dan tafsir dah ada penjelasan tentang perkara ni. Okey.
Datangnya dengan langit dengan asap yang tanpa api. Okey. Dan juga meliputi asap tersebut kepada semua manusia sekaligus. Dan pengazaban orang kafir dan munafik dengan tapi orang beriman takkan diazab dengan asap tersebut. Dan juga sepenting-penting kesan dia adalah pengazaban orang-orang kafir dengan perkara berkenaan. Bahkan mereka minta kepada Allah Ta'ala untuk disingkapkan. Okay. Ini ada pesanan. Mungkin kita ringkas kat sini. Apa berikut. Kata Muslim, seorang Muslim, bila dah kita belajar tajuk ni, kita mesti berjaga-jaga terhadap hari akhirat. Itu bagi dekatnya berlaku kiamat ni adalah benda yang kita patut berjaga-jaga. Kerana itu patut seorang beriman zuhudkan diri pada dunia. Dan tidak dia mara kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Tumpu ketaatan kepada Allah Ta'ala. So ini di antara benda yang kita patut terkesan dengan belajar tajuk tanda kiamat. Kedua, wajib ke atas seorang Muslim untuk bersungguh-sungguh ke atas mempelajari tanda-tanda hari kiamat. Kerana kepentingan mengetahui tanda tersebut dan juga bahaya yang berlaku kalau kita tak tahu. Itu tanda kiamat. Baik. Ketiga, wajib ke atas para ulama juga para pendakwah agar memperlihatkan, menunjukkan, menjelaskan kepada orang ramai, orang Islam tentang tajuk tanda-tanda kiamat kerana kepentingannya yang besar. Kena ajarlah. Dan yang terakhir, ke atas para pengkaji kitab-kitab kajian tentang tanda kiamat dan Quran dan Sunnah sahihah menyebarkan akan berita-berita tersebut. Kalau dia dah kaji melalui Quran dan Sunnah, maka itu patut disebarkan, bukan pada yang sendiri disangka-sangka oleh orang-orang tertentu sebagai benda yang baik dan sebagainya, bukan daripada ajaran Nabi SAW. Itu yang kita kena faham. Dan akhir doa kita adalah segala puji milik Allah, pentadbir sekalian alam. Alhamdulillah, tamat kita bacakan dalam 49 muka surat buku ni. Ini yang berkenaan dengan tajuk tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda besar bagi kiamat dalam skop Quran Al-Karim. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok soalan. Alhamdulillah. Ustaz, bahasa Arab dengan bahasa Yahudi memang rhyme ke? Rhythm ke? Contoh macam Al-Quran, ra'ina dalam hittah hintah. Okey. Hittatun bahasa Arab. Bahasa Yahudi pun ada perkataan yang bunyi maksud sama. Dia tak pelik tau, sebab mereka punya penggunaan zaman berkenaan. Okey, bahasa Arab ni sebenarnya adalah bangsa yang tinggal di semenanjung tanah Arab. Yang Arab tu, dia ada bangsa yang ada kat situ. Semenanjung tanah Arab ni memang tempat tinggal diorang. So bila orang-orang lain datang tinggal di situ, perkataan dipakai serupa tu tak pelik lah. So kita tinggal dengan orang berkenaan bangsa tersebut. Macam Ismail tinggal dengan kabilah Jurhum dan sekarang jadi Arab. So tajuk Arab tadi memang kita panggil dia termasuk daripada keserupaan, tak ada pelik sebab memang semenanjung tanah Arab ni didiami oleh orang Arab. So perbualan mereka contoh macam Ibrahim alaihissalam ke Ishak ke Yaqub ke, semua sekali ni sebenarnya mereka bermuamalah dengan orang Arab. Tak pelik sebab semenanjung tanah Arab ni tempat orang Arab. Okey. Tapi nak kata satu root word tu masalah sikit. Sebab balik pada asal Ibrahim alaihissalam kan, dia datang daripada Babylon, Iraq, pindah ke pergi Mesir, kemudian dia lari pergi ke Syam, tinggal di sana. Jadi bila kita kata di Palestin lah, terutama dia tinggal di Palestin, kemudian dia mati di sana. Maka ada kubur yang majoriti para ulama kata betul kubur Ibrahim Al-Khalil dekat Al-Khalil tu kan, satu kawasan dekat Baitul Maqdis dekat Palestin tu yang dinamakan Al-Khalil. Dia adalah sebenarnya bersempena dengan tempat tertanamnya Ibrahim di situ. Wallahu alam, tapi sudutnya itu yang ahli sejarah percaya. Okey. So jadi memang kalau pada bahasa memang tidak, tapi bila bercampur aduk, iyalah. Bercampur dengan bukan Arab dan digunakan bahasa yang bahasa Arab tadi akan digunakan oleh orang bukan Arab. Okey. Baik. Sangkut sikit, alamak. Okey. Tahu kenapa. Okey, tak ada. Okey, jadi itu je tajuk kita. Alhamdulillah kita dah habiskan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran. So macam kita sebut tu, yang datang Al-Quran betul ada 5 saja, iaitu turunnya Isa, keluar Ya'juj dan Ma'juj, kemudian berlakunya masih lupa je. Okey. Kemudian terbit matahari dari barat,
keluarnya binatang dari bumi yang bercakap kepada manusia. Manusia tidak percaya dengan janji Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah asap. So 5 ni memang ada daripada Al-Quran Al-Karim akan dia punya dalil. Dia punya ayat. Yang ada yang lain tu kita ada daripada hadis Nabi SAW. Kerana memang kita boleh terus pakai firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak dia Muhammad berkata-kata daripada keinginan dia sendiri, tapi daripada wahyu diwahyukan. So basically apa yang Nabi sebut dalam hadis baginda pun bila ia sahih memang daripada Nabi SAW, maka ia mesti dihormati seperti dihormati Al-Quran. Itu tajuk asal. Baik. Walillahil hamd. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Okay, tak ada. Alhamdulillah. Kita harap Allah Ta'ala angkat dari kita musibah yang kita hadapi sekarang. Tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui kenapa kejap naik, kejap turun. Kita dah cuba tak keluar rumah. Tapi tengok nombor masih naik. Kita jangan rasa macam putus asa. Tapi jangan putus asa sebab Allah Ta'ala tahu apa betul apa yang tidak. Ramai kawan-kawan kita dengar yang hilang keluarga, mati. Berapa orang dalam satu keluarga. Yang sekarang ni bukan lagi permainan konspirasi. Semua orang konspirasi dah senyap. Sebab dia kata itu penyakit ni tipu. Alah sesama, just flu. Sekarang bila ada, kena pada asatizah, kena kepada orang-orang penting dalam masyarakat Islam kita, barulah kita kata betul rupanya. Ini problem sebenar. Jangan kita panggil memandai-mandai dalam agama. Pasal benda ni berakhir dengan kira sekali kita akan merosakkan akidah umat Islam sendiri. Tak percaya berkenaan dengan cara penyelesaian masalah seperti tunjuk oleh Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi dah ada dah. Nak katakan benda tak percaya dan sekian sebagainya, benda dah jadi. Kalau dah benda ni dibuat sekalipun oleh orang-orang kafir yang buat virus tersebut, benda ni dengan izin Allah Ta'ala. Sebab kita ni takkan kena musibah kecuali apa Allah Ta'ala tentukan pada kita. Tapi kalau kita tak reti kan, belajar agama tapi tak reti untuk faham tentang bila berlaku benda tadi, kita bukan sibuk tunding jari. Kita cari daripada sunnah Nabi apa kena buat. Sunnah Nabi tak tahu kita pergi duduk atas bukit, jauhi orang, buang emas, beli dinar dirham. Tak ada pun. Nabi tak pernah ajar pun. Tapi diorang datang kadang-kadang dengan idea tadi, kadang menyaga untung, nakkan supaya orang ramai puji dia sebagainya, buat keluarkan pendapat kononnya. Tengok saya sebut 16 tahun dulu saya sebut, dia kata 20 tahun dulu saya sebut dah. Dia bangga dengan perkara demikian. Sekarang Allah Ta'ala boleh terbalikkan keadaan dan jadikan keadaan berlaku berlawanan dengan apa dia nak sekelip mata je. Sekelip mata dia akan jadi opposite pada apa dia nak. Bahkan di situ akan datang daripada orang kafir pula serang orang Islam. Apalah ustaz you kata sekian tak jadi pun. Padahal ustaz tu yang ngek kan, bukannya agama Islam ni tak cukup dalil. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Dia kena COVID tu ustaz tu senyap. Wallahu a'lam. Saya rasa macam tu jugalah. Pasal kita bukan seronok orang kena musibah. Macam saya kata kalau bukanlah kan kita dilarang untuk doakan keburukan, nak je doa supaya kena semua. Orang yang terkonspirasi ni sampai terlantar, sampai sakit, baru lepas tu dia percaya. Nak je macam tu. Tapi tidak sepatutnya kita doa keburukan kepada seorang Muslim. Muslim takkan doa keburukan untuk Muslim yang lain. Baik. Alhamdulillah. So kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung dia. Mungkin insyaAllah kalau minggu depan kita akan ambil tajuk lain lah. Tajuk yang lebih sesuai lagi. Untuk berkaitan tajuk Quran. Tajuk Quran. Okay. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.